Buletin Didik 21 November bersama saya Tarusydi Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri mahu permainan tradisi sukan rakyat serta budaya tempatan yang semakin terpinggir dihidupkan semula dan dipromosikan sebagai produk pelancongan baharu negara. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, selain mampu menjadi tarikan, produk itu boleh menjana ekonomi penduduk setempat. Sempena lawatan kerja sehari ke Bera siang tadi, Perdana Menteri turut merasmikan program merakyatkan budaya Komuniti Keluarga Malaysia Hogoh Bera 2021 di Felda Kumai. Dalam ucapannya, beliau berkata sektor pelancongan berteraskan kebudayaan mempunyai pasaran luas. Malah pada 2019, sektor budaya meraih pendapatan RM565 juta. Namun kerana arus pemodenan, banyak aktiviti tradisi dan kebudayaan khususnya permainan rakyat semakin terpinggir. Sebahagian daripada tarikan kepada pelancong selain daripada kita mampu untuk mengekalkan budaya kita yang semakin lama semakin lupus, terutamanya dalam negara yang mengalami pemodenan dari segi kehidupan kita. Anak-anak kita di dalam depan komputer, di depan laptop dan sebagainya, mungkin tak tengok pun tentang kebudayaan yang ada di negara kita. Kalau kita pergi negara lain, seperti Indonesia khususnya, dia memang membuat promosi. Justru kini beliau mahu sukan rakyat dan kebudayaan semakin dilupai itu diperkasakan semula. Ia termasuk penganjuran secara menyeluruh di peringkat kampung atau daerah sebagai acara mingguan dan bukan hanya dipertontonkan ketika program tertentu. Bagi memastikan aktiviti tradisi terus subur, beliau mahu pihak bertanggungjawab menyediakan kemudahan asas seperti gelanggang sesuai kepada penggiat seni untuk menganjurkan program. Dalam perkembangan lain, kerajaan menyasarkan seluruh negara termasuk kawasan pedalaman memperoleh liputan internet 4G sepenuhnya pada tahun 2025. Perdana Menteri berkata pada ketika ini kira-kira 94% kawasan sudah mendapat capaian 4G. Jadi dulu kita lihat sendiri bagaimana kes di Sabah apabila seorang pelajar terpaksa panjat pokok untuk mendapatkan capaian internet mereka. Tetapi dengan pelancaran jendela ini, kita yakin sehingga ujung tahun 2020 sebanyak 96.6% capaian akan dapat kita pastikan di seluruh negara. Ya, termasuklah kawasan-kawasan pendalaman dan sebagainya. Jadi di kawasan-kawasan yang terlalu remote, langsung tidak ada, terlalu jauh, kita mensasarkan, maknanya ada kurang 3.4% lagi lah kita sasarkan sehingga akhir tahun 2025. Tambah beliau, usaha berkenaan sedang giat dilakukan bagi mempercepat peningkatan tahap liputan, mengambil kira kepentingan dan keperluannya yang semakin meningkat. Justru kerajaan turut menyasarkan peningkatan tahap liputan internet 4G kepada 96.6% di seluruh negara pada hujung 2022. Berhubung liputan internet 5G pula, Perdana Menteri berkata ia akan dilancarkan pada Disember ini di Putrajaya, Kuala Lumpur dan Cyberjaya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Program Pemerkasaan Pendigitalan Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana Kebangsaan PMKS 2021 di Bera Pahang. Lebih 250,000 murid sekolah rendah dan menengah di Kedah siang tadi memulakan hari pertama persekolahan secara bersemuka dengan penggiliran selepas negeri itu beralih ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN. Pengarah Pendidikan Kedah Ruzaini Ahmad berkata ia membabitkan 752 sekolah yang memulakan operasi hari ini. Jumlah itu melibatkan 154,214 murid tahun 1 hingga 6. Manakala 96,798 orang lagi merupakan pelajar sekolah menengah melibatkan kelas peralihan serta tingkatan 1 hingga 4. Pengoperasian institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM di Kedah, Perlis, Perak, Pulau Pinang dan Sabah adalah mengikut ketetapan PPN. Sementara itu, pengoperasian sekolah di Perak, Perlis, Pulau Pinang dan Sabah akan bermula esok.
Pendidikan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM perlu diberi pengkhususan jika mahu bidang itu terus popular dalam kalangan pelajar. Menurut pakar pembelajaran Petrosains Sdn Berhad, Muhammad Imran Arif, situasi pelajar ketika ini yang sudah mula mengadaptasi pembelajaran dalam talian adalah waktu yang sesuai untuk meningkatkan lagi pembudayaan STEM. Gagasan ini merupakan satu usaha kita atau wadah yang dilancarkan bagi mencapai dasar sains, teknologi dan inovasi negara. Walaupun gagasan STEM baru berlangsung kurang daripada 1 dekad, pembudayaan STEM sudah direncanakan lebih 50 tahun yang lalu. Melalui dasar yang mana? Melalui dasar 60-40 sains dan sastra. Beliau berkata demikian dalam program Bicara Wara Inovasi Siri 2, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka yang diadakan secara maya. Tambah Muhammad Imran, pembudayaan STEM akan menjadi lebih mudah ketika ini memandangkan pelajar sudah terdedah dengan segalanya dilakukan secara online. Kesempatan itu harus diambil tenaga pengajar untuk menerapkan pemikiran saintifik kepada pelajar mereka. Pendek kata, kebolehan untuk berkomunikasi secara digital sudah menjadi satu keperluan lagi, bukan satu kehendak. Sebab inilah syarat. Sebab kita hendak mereka berupaya mendepani cabaran abad ke-21. Jadi mereka perlu menguasai kemahiran berkomunikasi dengan alatan digital. Sementara di peringkat komuniti, kata Muhammad Arif, pertandingan School Lab dianjurkan untuk menarik minat pelajar. Ia telah menarik minat 6,000 pasukan. Pelbagai pihak juga telah mengembangkan pelbagai permainan digital STEM yang boleh dimuat turun serta diaplikasikan oleh seisi keluarga. Untuk peringkat sekolah pula telah wujud pelantar STEM Malaysia bertujuan memberi peluang kepada pelajar membina kemahiran. Jadi apabila kita teliti data ini, kita meyakini bahawa penyertaan yang rendah ini bukanlah sebenarnya disebabkan oleh kurangnya minat pelajar terhadap bidang STEM. Sebaliknya, disebabkan pelajar tidak memiliki kompetensi atau kecekapan untuk melaksanakan STEM. Ia berdasarkan markah TIMSS, TIMSS. TIMSS adalah pendekkan daripada istilah dalam bahasa Inggeris, iaitu Trends in International Mathematics and Science Study. Jadi pelajar daripada dapatan ini mengatakan pelajar kita sebenarnya seronok dengan pembelajaran STEM, dan markah yang mereka perolehi dalam ujian TIMSS juga melebihi markah purata pelajar antarabangsa. Kekangan yang berlaku adalah kurang sokongan daripada ibu bapa menjadikan penyertaan STEM tidak meningkat. Susulan itu, sokongan bukan sahaja daripada pihak sekolah, malah ibu bapa dan komuniti setempat amat perlu untuk menarik minat penyertaan pelajar dalam bidang STEM. Bertemu kembali. 4,485 graduan dianugerahkan sijil akademik, diploma dan ijazah dalam Majlis Convocation ke-21 Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM di Dewan Sultan Ibrahim, Batu Pahat, Johor. Dalam kenyataannya, UTHM memaklumkan majlis itu hanya dihadiri pegawai kanan dan ia disiarkan secara langsung menerusi platform media sosial rasmi universiti berkenaan. Pada majlis terbabit, pengisytiharan anugerah merangkumi pelbagai peringkat pengajian iaitu ijazah Doktor Falsafah, Sarjana, Sarjana Muda dan Diploma. UTHM turut menyampaikan anugerah ijazah kehormat Doktor Falsafah Kejuruteraan Elektrik kepada pengarah urusan kumpulan syarikat Sena Tan Sri Datuk Tan Boon Hock bagi menghargai kecemerlangan dan jasa bakti beliau dalam bidang kejuruteraan elektrik. Sementara itu, Pro-Chancellor UTHM Tan Sri Dr. Ali Hamzah menerusi kenyataan sama, berpesan supaya graduan tidak hanya mencari pekerjaan, sebaliknya perlu juga mencipta pekerjaan selain peka dengan inisiatif yang disediakan bagi menjadi pencipta peluang pekerjaan kepada diri sendiri dan orang lain.
Beliau berkata dunia pekerjaan kini tidak hanya menuntut graduan cemerlang dari segi akademik semata-mata, namun perlu dilengkapi pengetahuan dan kemampuan menguasai teknologi. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat hari ini melancarkan sistem info bencana 2.0 yang dinaik taraf. Ia bagi meningkatkan akses kepada maklumat berkaitan pengurusan bencana bawah kendalian Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pelancaran sistem itu merupakan aplikasi utama dalam pengumpulan dan pelaporan statistik mangsa bencana untuk kegunaan orang ramai serta pihak berkepentingan. Antara penambahbaikan sistem yang dikenali sebagai sistem info banjir sejak 2015 itu adalah penggunaan dui bahasa, menaik taraf paparan antara muka dan integrasi. Turut ditambah baik modul pusat pemindahan, profil penduduk, bantuan pemulihan dan modul pengurusan stor serta tambahan maklumat baharu seperti paras air sungai, penutupan jalan serta senarai fasiliti penyimpanan bekalan. Sistem itu turut memberi akses yang cepat dan mudah kepada maklumat kritikal berkaitan bencana sekaligus memastikan tindakan pencegahan, rawatan dan sebagainya dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan berkesan. 41 kes kematian akibat COVID-19 dilaporkan semalam. Mengikut laman sesawan COVID Now, daripada jumlah itu, 6 kes adalah brought in death BID atau kematian di luar hospital. Ia menjadikan jumlah BID setakat ini 5,058 kes. Manakala jumlah korban akibat COVID-19 pula kini mencecah 29,978 kes. Untuk semalam, Terengganu mencatat angka kematian tertinggi dengan 12 kes, diikuti Perak 5 kes dan masing-masing 4 kes di Sarawak, Selangor dan Kedah. Orang memukat pagi dan petang, penat dan lelah ia tahankan. Orang beradat berhati lapang, umpan dan fitnah ia diamkan. Kecil-kecil cili Melaka, maksudnya meskipun kecil tapi berani. Baik, semua orang pasti selalu atau pernah menikmati juadah sate. Malah kerana keistimewaannya, sate juga antara beberapa perkataan asal bahasa Melayu yang masih digunakan oleh negara lain, khususnya negara barat. Untuk rasa yang lebih enak, sate sesuai dimakan ketika panas. Bagi menghasilkan sate berkualiti, daging yang digunakan perlu segar. Daging sama ada ayam atau daging lembu perlu dipotong sebesar ibu jari dan panjang kira-kira 1,5 inci. Semua daging kemudiannya perlu digaul sehingga sebati dengan ramuan bahan yang telah dikisar sehingga lumat serta perlu diperap sekurang-kurangnya 2 jam. Ini bagi memastikan ramuan bahan itu meresap ke dalam daging dan mengeluarkan aroma yang menyelerakan apabila dibakar. Bahan-bahannya pula kebiasaannya terdiri daripada bawang besar, bawang putih, serai, halia, jintan manis, serbuk kunyit, gula Melaka dan garam secukup rasa. Seperti ketika ia mula diperkenalkan, sate sesuai dibakar menggunakan api arang. Tradisi menggunakan arang tu lebih, aroma dia lagi baik. Mungkin kebanyakan orang yang suka makan sate, dia suka bau arang tu. So kalau kita bakar guna arang tu, still lagi, aroma dia still lagi ada. Untuk set hidangan yang lengkap, sate perlu disertakan dengan kuah kacang serta dimakan bersama ketupat atau nasi impit yang dipotong kecil, bawang merah dan timun. Sesuai perkembangan semasa, ketika ini sate yang telah dibakar boleh diperolehi dalam bentuk sejuk beku. Kalau dulu mungkin orang nak makan sate kena datang, kena tunggu lama, mungkin sejam ataupun 30 minit. Kalau sekarang macam kita orang buat penambahbaikan daripada Sate Family, kita orang buat terus sate tu dah siap masak, dah siap frozen. So customer dah tak payah nak tunggu, just beli frozen, boleh makan kat mana-mana, mungkin guna microwave 2 minit, boleh bakar guna pan magic, dah tak payah tunggu lama lah. Maknanya bakar terus, masuk microwave 2 minit dah boleh makan. Sate lain yang tidak kurang hebatnya sering mendapat permintaan ialah sate kambing, perut dan arnab. Sedikit laporan luar negara. Hong Kong merendahkan had usia bermula 3 tahun hingga 17 tahun bagi suntikan Sinovac Biotech dari China dalam usaha meluaskan kempen inokulasi kepada 7.5 juta penduduknya.
Setiausaha Makanan dan Kesihatan Hong Kong Sophia Chan berkata, remaja berusia 12 hingga 17 tahun akan diberi keutamaan untuk menerima vaksin Sinovac. Pada masa sama, pihaknya berhasrat memperluaskan suntikan vaksin kepada kanak-kanak dalam peringkat lebih muda tidak lama lagi. Kelulusan melanjutkan kelayakan umur itu adalah bagi melindungi kanak-kanak ditambah dengan faedah vaksinasi yang melebihi risiko. Terdahulu, kerajaan Hong Kong memaklumkan sudah membeli 1 juta dos vaksin BioNTech untuk melaksanakan suntikan dos penggalak. Hong Kong kini mengikuti jejak Beijing melaksanakan larangan perjalanan untuk menyekat penularan COVID-19. Buah nangka di tepi tebat, buah duku disangka jering. Disangka jujur hati sahabat, rupanya menikam kawan seiring. Paku sebatang, kuat bunyi tukulnya, bertalu-talu. Maksudnya, bercakap besar tetapi bukti kerja tidak ada. Sukan dimulakan dengan perkembangan rugby kebangsaan. Skuad lelaki dan wanita negara berjaya untuk kekal bersaing pada siri rugby Asia 17 musim depan. Pada perlawanan klasifikasi, pasukan negara beraksi cemerlang untuk menundukkan lawan masing-masing. Tewas kepada tuan rumah Emirat Arab Bersatu 14-31 pada separuh akhir plate, pasukan rugby lelaki negara sedar hanya kemenangan ke atas Filipina bagi klasifikasi 7-8 menjadi penentu buat Malaysia kekal bersaing di peringkat tertinggi Asia. Azwan Zuwairi Mat Zizi paling cemerlang mencatat 2 try buat Malaysia selain turut menyempurnakan ke-4 conversion, sekaligus menyaksikan skuad kendalian Saizul Hafifi Mat Nor berjaya membalas kekalahan pada aksi peringkat kumpulan menewaskan Filipina dengan kemenangan 26-19. Kecemerlangan skuad lelaki turut dikongsi pasukan wanita kendalian jurulatih Muhammad Faiz Syamsul Khidir. Mereka pantas melupakan kekalahan 0-22 kepada Thailand pada separuh akhir plate. Berdepan Filipina pada perlawanan klasifikasi 7-8, Malaysia tampil lebih kemas. 2 try menerusi Nur Fahana Aziz dan Nur Izzah Azizan membantu Malaysia merakam kemenangan 14-5 sekaligus kekal dalam saingan peringkat tertinggi rugby 7 sebelah Asia ini musim depan. Perak selangkah lagi untuk mempertahankan kejuaraan Piala Tun Abdul Razak kategori lelaki apabila mara ke perlawanan akhir. Bagaimanapun yang bakal ditentang Perak bukan lawan mudah, Pahang jelas menampilkan kelas tersendiri sepanjang kejohanan. Lebih menarik, pertarungan kedua-dua pasukan mengimbau aksi final 2014 yang menyaksikan Perak menewaskan Pahang 1-0. Perak mara ke perlawanan akhir buat kali ke-6 selepas menewaskan naik juara tahun lalu Terengganu di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Juara pertahan itu membuka jaringan seawal minit ke-7 menerusi Muhammad Izzat Hakimi hasil pukulan sudut penalti sekaligus gol keempatnya sepanjang kejohanan. Perak mengesahkan kemenangan 2-0 menerusi jaringan Padang Arif Sabron seminit selepas suku keempat bermula. Selain misi mempertahankan kejuaraan, Perak kini memburu gelaran kali ke-8. Satu lagi aksi separuh akhir lebih mendebarkan pertemuan Pahang menentang Melaka. Melaka bermula meyakinkan mendahului 2-0 menerusi ledakan awal minit keempat Amirullah Zainul. Namun tumpuan Pahang nyata tidak terjejas apabila bangkit melawan. Tengku Nasrul Iqbal menyemarakkan tentangan pasukannya apabila mendapatkan jurang minit ke-37 disusuli gol penyamaan untuk kedudukan 2-2 seminit kemudian menerusi Muhammad Idris Ahmad. Pemenang terpaksa ditentukan menerusi shootout selepas kedudukan 2-2 berlarutan sehingga permainan masa sebenar berakhir. Pahang nyata lebih unggul mara ke perlawanan akhir dengan keputusan 4-3. Susulan kekalahan memalukan di tangan Watford semalam oleh Gunnar Solskjaer dilaporkan bukan lagi pengurus Manchester United. Keputusan itu dibuat dalam perbincangan lebih 5 jam lembaga pengarah kelab gergasi England itu. Selain dilepaskan memegang jawatannya, sumber turut mendedahkan seorang lagi bekas pemain United dipertimbangkan sebagai pengurus sementara. Tindakan Solskjaer menuju ke arah penonton sambil melambaikan tangan selepas kekalahan 1-4 kepada Watford semalam bagaikan petanda dia sudah menyedari kejayaannya di Old Trafford bakal berakhir. Sebenarnya sudah lama masa depan Solskjaer di United menjadi persoalan dengan prestasi hambar pasukan bimbingannya.
United umpama beraksi tanpa haluan dengan kekalahan demi kekalahan dirakam, malah Old Trafford suatu ketika dahulu gelanggang yang digeruni tidak lagi menggentarkan lawan. Dikabarkan juga bekas pemain United Darren Fletcher menjadi sebutan lembaga pengarah untuk dilantik sebagai pengurus interim. Antara lain yang dikaitkan mengisi kekosongan itu bekas pemain sensasi Perancis Zinedine Zidane dan jurulatih kelahiran Argentina Mauricio Pochettino yang pernah membimbing Tottenham Hotspur. Keperkembangan Liga Jerman Bundesliga, Borussia Dortmund menewaskan Stuttgart di halaman sendiri untuk menghampiri Bayern Munich di puncak Liga. Tanpa jaringan pada babak pertama, Donian Malen meletakkan Dortmund di depan pada minit ke-56. Bagaimanapun minit ke-63, kedudukan terikat satu sama apabila Roberto Massimo menjaringkan gol penyamaan Stuttgart. 5 minit sebelum whistle penamat, Marco Reus memastikan kemenangan 2-1 Dortmund sekaligus meraih mata ke-27, satu mata di belakang Bayern. Sementara itu, pasukan tangga ke-6 Wolfsburg menentang Arminia Bielefeld. Arminia di depan minit ke-11 menerusi jaringan Masaya Okugawa. Tuan rumah mengukuhkan kedudukan apabila mendahului 2-0 pada minit ke-52 hasil sepakan penalti Fabian Klos. Hasrat Arminia mengutip 3 mata penuh tidak kesampaian dengan kebangkitan mendadak Wolfsburg. Wout Weghorst dapatkan kedudukan pada minit ke-62 sebelum Lukas Nemha menjaringkan gol penyamaan 2-2 Wolfsburg seminit kemudian. Dalam aksi bola sepak Liga J, Vissel Kobe menentang Yokohama FC. Beraksi di gelanggang sendiri nyata bukan kelebihan buat Yokohama yang ketinggalan seawal minit ke-9 menerusi Yuya Osako. Menuju whistle penamat babak pertama, Vissel Kobe menambah jaringan kedua. Gol menerusi sepakan penalti pemain sensasi Spanyol Andres Iniesta minit ke-31 memastikan kemenangan buat pasukannya. Paparan pembuatan kasut boot khas di Rusia mengakhiri buletin didik. Dihasilkan daripada bulu biri-biri, permintaan terhadap boot ini meningkat menjelang musim sejuk. Saya Tarish Muhammad Nazri, salam hormat dan kita jumpa lagi.